Okay, kita akan start dengan sesi bercerita yang pertama yang kita akan view daripada YouTube. It was springtime at the pond. All the animals were out playing in the sun. The butterflies and the dragonflies fluttered through the sky. Hello. Mama Fish waved hello to Mama Owl. Hello. But Mama Frog was too busy. She found a cozy spot in the seaweed and laid her eggs. Then she swam off to find a nice big lily pad to make a home for her new family. Quang, kadek, kadek, kadek. Quang, kadek, kadek, kadek. Soon the eggs hatched. Out came baby tadpoles with big heads and little tails. They wiggled their tails and practiced swimming through the plants. But Mama Frog was nowhere in sight. The tadpoles swam off to find her. There she is. It's our mother. It's the tadpole. I am not your mother, little tadpole. I am Mama Duck. Quack, 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 quack. Your mother has two big eyes and a wide mouth. Quack, 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 quack. Two big eyes, a wide mouth. There she is. It's our mother. It's the tadpole. I am not your mother, little tadpole. I am Mama Fish. Your mother has strong legs. Two big eyes, a wide mouth, strong legs. There she is. It's our mother. It's the tadpole. I am not your mother, little tadpole. I am Mama Turtle. Your mother has a white belly. Two big eyes, long legs, belly. There she is. It's our mother. Said the tadpoles. I am not your mother, little tadpole. I am Mama Crab. Your mother sings very loudly. In fact, I think I hear her now. The tadpoles listened hard. We hear her too. They swam toward the sound. And there was Mama Frog perched on a nice big lily pad. Oh, I have been singing and calling for you, and here you are. Rabbit, rabbit, rabbit. We found her. We found her. The tadpoles splashed with excitement. Mama Frog jumped into the water to swim with them. Welcome home, my little ones. I'm so happy you found me. Ribbit, ribbit, ribbit. The tadpoles were very happy too, but they had one question. Can you tell us how to sing like you?
Jill? They asked. You ask Jill to and soon you will become green frogs with big eyes, white mouth, strong legs, white bellies. Ribbit, ribbit, ribbit. Then they would sing ribbit ribbit together all day and night. Oh no! Okay, thank you. Sekarang kita akan pergi kepada grup. Zafira, awak nak continue ke? Saya boleh. Okay. Jadi kita akan Zafira. Assalamualaikum and hi. Ini kisah tentang kami dan saya Segi Siga. Tapi orang panggil saya Kun. Saya petak dan saya bulat. Kami akan menceritakan tentang tanggungjawab menjaga kebersihan. Pada suatu hari, ketika di taman, Kun sedang bermain di buaian sambil memakan pisang. Setelah buah pisang habis dimakan, Kun terus membuang kulit pisang di lantai dan sambung bermain buaian. Kelakuan itu dilihat oleh petak dan bulat. Petak dan bulat mendekati Kun. Petak berkata, Kun, kenapa kamu tidak membuangnya ke tong sampah? Bulat pula berkata, bukankah sudah tersedia tong sampah di taman ini? Buang sajalah di tong sampah. Kun berkata, alah, aku mahu terus bermain nanti buat ini diambil orang lain. Biarlah sampah itu pasti nanti ada orang lain yang kutipnya. Petak berkata, Kun, kenapa tidak kamu sahaja yang bertanggungjawab membersihkannya? Itu kan sampah kamu, buang saja di tong sampah. Kun mengendahkan kata-kata mereka dan turun dari buaian untuk bermain di bahagian lain. Tanpa memandang bawah, Kun terjatuh akibat terpijak buah pisang di lantai. Kun menangis kerana sakit terjatuh. Bulat berkata, Kun, kerana itu kita perlu bertanggungjawab atas apa yang kita buat agar tidak mencederakan orang lain dan sama-sama membersihkan kebersihan. Kun berkata, saya janji saya akan membersihkan apa yang saya buat. Ingat, kebersihan itu tanggungjawab kita bersama. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Okay, next. Thank you. Next. Syuhada. Yes, Miss. Okay, continue. Okay, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Okay. Mana dia? Okay. Pada suatu hari, tinggalnya binatang di hutan. Ada seekor singa
yang sedang tidur di bawah pohon besar. Ada mak tak nampak agak. Sorry, Miss. Ada, sekejap, Miss. Okay. Ketika singa sedang berehat, tikus sedang mencari makan di sekitar kawasan hutan. Hari ni saya nak makan apa ya? Lalu tikus ternampak buah rambutan dan dia mengambilnya. Sambil tikus berjalan, tikus ternampak singa. Tikus ketakutan. Singa berada di sini. Macam mana saya nak buat? Apa yang saya perlu buat? Untuk gitu. Lalu tikus pun berundur daripada kawasan singa. Tikus terpijak ekor singa dan singa terbangun. Wah, siapa yang mengganggu tidur saya ni? Wahai si tikus, kenapa kamu mengganggu saya? Tikus pun jawab, maaf singa, saya tak sengaja. Saya sedang mencari makan. Kamu tahu tidak, kamu telah mengganggu lena saya. Kebetulan saya tengah lapar. Saya ingin memakan kamu. Singa tolong saya minta maaf, saya tak sengaja. Saya hanya ingin mencari makan. Kalau kamu melepas saya janji saya akan tolong kamu pada suatu hari nanti. Tikus macam kamu ingin tolong saya? Hahaha, jangan buat lawak. Kamu kecil. Macam mana kamu ingin membantu saya? Saya janji jika kamu meminta tolong, saya pasti datang menolong kamu. Baiklah. Kalau macam itu saya akan melepaskan kamu. Lalu singa pun berlari ke dalam hutan untuk bersembunyi. Singa berjalan di sekitar hutan untuk mencari mangsa yang lain. Namun, tanpa disengaja, singa terperangkap dalam jebakan pemburu, dalam jaring pemburu. Tolong saya. Tolong saya. Saya tersangkut daripada jaring. Tolong saya. Siapa tolong saya? Tadi siapa pun ingin membantu singa yang sedang kesusahan. Namun tikus datang menghampiri. Singa, kamu kenapa ya? Saya terperangkap dengan jaring manusia. Oh, apa perlu saya buat ya? Seketika itu, tikus memikir cara untuk melepaskan singa. Namun, si tikus mendapat idea. Apa kata biar saya gigit tali itu untuk melepaskan kamu. Tikus pun menggigit tali tersebut untuk melepaskan singa. Lalu
tali tersebut terputus. Singa pun terlepas. Terima kasih tikus sebab dah bantu saya. Saya tidak sangka kamu sudi menolong saya. Tidak apa singa. Saya sudah berjanji pada kamu untuk membantu kamu. Selepas kejadian itu, si singa dan tikus pun menjadi kawan rapat. Habis. Sorry Miss, jika ada kekurangan. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya kita pergi kepada grup yang ketiga. Sharing and the team member. Okey. Assalamualaikum Miss dan semua rakan-rakan. Hari ini kami ingin membuat perbentangan tentang kad bergambar. Kami menggunakan kad bergambar sebanyak 26 keping dan setiap keping mewakili setiap huruf A hingga Z. Setiap huruf mempunyai ayat tersendiri berdasarkan gambar seperti huruf A. A untuk ayam. Ayam ini berkaki 2. Seterusnya huruf B. B untuk bola. Bola ini berbentuk bulat. C untuk cawan. Cawan ini sungguh cantik. D untuk dadu. Dadu ini berwarna putih. E untuk emak. Saya sayang emak saya. F untuk fairy. Fairy ini bergerak di atas air. Cut-cut. J untuk gajah. Gajah ini berbadan besar. H untuk harimau. Harimau ini makan daging. I untuk ikan. Ikan ini sungguh cantik. J untuk jam. Jam ini berbentuk bulat. K untuk kasut. Ini kasut bola saya. L untuk lori. Lori ini lori sampah. M pula untuk monyet. Monyet ini makan pisang. N untuk nanas. Nanas ini sungguh manis. O untuk opak. Saya sayang opak saya. P pula untuk penyu. Penyu ini sungguh comel. Q untuk kori. Kori ini berbaju Melayu. R untuk roti. Saya suka makan roti. S untuk sari. Sari maya berwarna merah. T pula untuk tikus. Tikus ini memakan keju. Makan keju. U untuk ular. Ular ini berbisa. V untuk van. Ini van sekolah saya. W untuk wow. Ini wow bulan. X pula untuk X-ray. X-ray untuk memeriksa tulang. Y untuk yoyo. Yoyo ini mainan saya. Dan zoo pula untuk zoo. Saya suka pergi zoo. Sekian, terima kasih. Okey, Miss. Dah. Okey, terima kasih untuk grup yang seterusnya. Kita pergi kepada grup Alisa.
Ya, Miss. Naziha. Okay. Kami, saya Nuralisa, Naziha dan Nuri Nabila akan bercerita tentang monyet yang tamak. Pada suatu hari, sang arnab sedang berjalan-jalan di kebun buah-buahan dan sayur-sayurannya bersama sang kura-kura. Mereka menikmati keindahan kebun mereka yang ditanam dengan pelbagai tanaman. Tengoklah kebun kita ini, sungguh indah sekali. Ya, kebun kita memang indah sekali. Tanaman kita ada rambutan, jambu, manggis, terung, cili dan lobak. Tiba-tiba, datang sang monyet yang kelihatan amat sedih dan lapar sekali. Sang arnab dan sang kura-kura berasa amat sedih dan kasihan melihat keadaan sang monyet. Tolong, tolong, aku amat lapar sekali. Sudah beberapa hari aku tak makan. Bolehkah kiranya kamu berdua berikan sedikit buah-buahan untuk aku makan? Baiklah monyet, ambillah apa saja yang kamu mahu. Terima kasih arnab, terima kasih kura-kura. Melihat pepohon buah-buahan yang merimbun di hadapannya, mulailah sang monyet berasa tamak. Tiba-tiba dia ternampak akan pokok cili yang ranum dengan cili-cili yang merah menyala. Aku mahu itu, aku mahu itu. Jangan monyet, nanti kau yang menanggung pedihnya. Dia memetik cili-cili yang merah menyala itu dan terus memakannya dengan gelojoh. Dengan muka yang merah kerana menahan, sang monyet berlari mencari air bagi menghilangkan pedas di lidahnya itu. Sambil sang arnab dan sang kura menggeleng-gelengkan kepala mereka. Pedas, pedas, air, air, mana air, pedas. Kesian monyet, itulah balasannya sebab tidak mendengar kata. Monyet, kami sudah cakap buah itu tidak boleh dimakan. Maafkan aku kura-kura dan arnab. Lain kali aku dengar cakap kamu berdua. Nanti aku akan bersihkan semula kebun kamu ini sebagai hukuman kerana bersikap degil. Baiklah monyet, kami akan bantu kamu. Jangan buat lagi perangai buruk kamu itu. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Untuk grup yang seterusnya, kita pergi kepada Leka. Okey, Leka. Ya, please. Good afternoon, Miss, and good afternoon, all my friends. Today I'm going to present about a story titled The Fox and the Crow. So today I'm going to present this. Okay. Once upon a time, there was a crow. He ate a piece of meat. A hungry fox came there. His mouth watered when he saw a piece of meat.
a plan to get it. He tries the voice of crowd. The fox said him to sing a song. When the crowd opened his mouth to sing, the piece of meat fell down. The piece of meat fell down. The fox ate away. The fox ate it and went away. And the moral of the story is beware of flattery. That's all. Thank you. That's all, Miss. Thank you. Thank you. Okay, next. We go for Nurin Izati. Yes, Miss. Hai, Assalamualaikum. Saya Malatu Salihah binti Mama Apis dari grup 6. Adik kelas saya Siti Rofiza Enumizati. Hari ini kami ingin bercerita tentang apa itu COVID-19. Dalam sebuah rumah, tinggal sepasang ibu dan anak perempuannya yang sedang duduk di ruang tamu sambil menonton televisyen bersama-sama. Ketika mereka sedang asyik menonton televisyen, kes hari ini mencatatkan angka tertinggi iaitu 4,053 kes. Jadi diharapkan rakyat Malaysia sentiasa duduk di rumah dan mematuhi SOP yang ditetapkan. Suara pengumuman kes COVID-19 di televisyen. Tiba-tiba keadaan sekarang sangat menakutkan kerana kes COVID-19 sangat tinggi dan menular di mana-mana. Sebab itu, kita perlu duduk di rumah dan keluar apabila perlu sahaja. Okey, Ibu. Seketika kemudian, Safia senyap sambil berfikir lalu bertanya kepada ibunya. Tapi Ibu, apa itu COVID-19? Safia tak fahamlah. Ibu tersenyum memandang Safia lalu menjawab pertanyaan anaknya itu. Bagus anak Ibu bertanya. COVID-19 itu adalah sejenis virus yang berbahaya yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Jika dijangkiti, ia juga boleh menyebabkan kematian. Safia mengerutkan mukanya lalu berkata, Ya, takut ya. Tak naklah keluar rumah, nanti kena COVID-19. Safia bertanya lagi kepada ibunya. Ibu, bagaimana kita hendak tahu jika kita dijangkiti COVID-19? Kita mungkin mengalami simptom seperti batuk, selesema, demam, sakit tekak dan berasa sesak nafas. Safia mengangguk sambil berkata, Begitu. Baru Safia tahu. Safia memandang ibunya dan berfikir tentang sesuatu. Seketika kemudian, Ibu, bagaimana cara untuk kita elakkan diri pada jangkitan COVID-19? Dengar ni pesan Ibu. Mula-mula kita kena pakai penutup muka kalau keluar rumah atau pergi tempat yang sesak. Lepas tu, kalau ada pegang benda atau permukaan, kita wajib memakai basmi kuman. Dah balik dari kedai atau luar, kita kena mencuci tangan dengan sabun supaya virus tak ikut balik rumah. Selain itu, kalau pergi ke kedai atau pasar raya, kita perlu sentiasa menjaga jarak iaitu 1 meter antara satu sama lain. Safia mengangguk sebagai tanda faham. Lalu dia bertanya lagi. Faham. Jadi Ibu tak adalah bawa Safia pergi jalan-jalan. Macam dulu, nanti kena COVID-19. Betul kan Ibu? Ibu senyum dan mengangguk sebagai tanda setuju dengan apa yang dikatakan anaknya. Lalu berkata, Betul. Pandai anak Ibu. Safia tersenyum tersipu malu tak kala ibu memujinya. Lalu Safia bertanya lagi. Ibu, betul ke golongan warga emas, kanak-kanak dan pesakit penyakit kronik adalah golongan yang berbahaya jika dijangkiti COVID-19? Ya, betul tu Safia. Mereka adalah golongan yang berbahaya jika dijangkiti COVID-19. Ini kerana antibodi badan mereka tidak kuat. Jadi kita hendaklah melindungi mereka. Safia kelihatan sedih lalu berkata,
Oh, jadi kita tak bolehlah melawat atuk dan nenek di kampung. Kesal mereka nanti kena COVID-19. Ya, Safia, pandai anak ibu. Kemudian Safia tersenyum selepas dipuji ibunya lalu berkata, Sekarang, baru Safia tahu dan faham tentang COVID-19. Terima kasih ibu sebab cerita tentang COVID-19. Sama-sama. Jadi sekarang Safia dah tahu kan pasal COVID-19. Marilah kita bersama-sama melindungi diri daripada COVID-19, okey? Okey ibu, kita jaga kita. Terima kasih. Okay, terima kasih. Interesting story full of information. Okay, sebelum kita pergi kepada grup seterusnya, kita akan close session ni dan masuk balik session yang satu lagi sebab yang ini time remaining 8 minit. Okay, so kita akan keluar dan masuk balik ya. Jumpa awak sekejap lagi. Bye. okay,